Kita akan sambung pada muka surat 110. Hari itu kita dah belajar. Kita dah tengok dah apa itu perkara-perkara sam'iyat. Perkara-perkara sam'iyat ni perkara yang alam ghaib. Perkara-perkara yang tidak nampak dengan mata kita, dengan tak dengar, kita tak dapat nak rasa, tak boleh nak dengar. Perkara-perkara ghaib tu yang kita tahu hanya melalui Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Itu perkara-perkara sam'iyat. Dia bagi tahu contoh perkara sam'iyat antaranya adalah alam barzakh, padang mahsyar, mizan, sirat, syurga, neraka dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara sam'iyat. Dalil dia allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu mereka yang beriman dengan perkara-perkara ghaib, perkara yang kita nampak dengan mata kepala kita sendiri. Jadi nak nampak dia, kita nak tahu, kita nak tengok dia, tunggu bila kita meninggal nanti. Bila kita meninggal nanti, kita akan nampak perkara pertama yang kita akan nampak adalah ketika kita nak nazak, kita nak meninggal tu, iaitu malaikat. Pada ketika malakul maut akan mencabut nyawa kita, itu adalah perkara ghaib yang pertama yang kita nampak. Iaitu kita akan nampak malaikat maut, malaikat Israel yang akan mencabut nyawa kita. Itu makhluk yang pertama yang kita akan nampak. Dan juga kita akan diperlihatkan alam yang satu lagi tu, alam yang selama ni kita tak pernah tengok. Masa tu baru kita akan diperlihatkan. Dan seterusnya kita berada di alam barzakh, di alam kubur. Itu dah kita dah tinggalkan alam yang nyata, alam dunia kita dah tinggalkan. Maka kita bermula kehidupan yang baru, iaitu di alam barzakh. Kemudian kita dah belajar alam mahsyar, padang mahsyar, yang mana padang mahsyar ni tempat kita berkumpul. Semua makhluk akan berkumpul di padang mahsyar itu, termasuk jin, syaitan, binatang, manusia. Semua akan berkumpul di situ. Cuba bayangkan masa tu semua penduduk daripada zaman Nabi Adam sehinggalah pada hari kiamat nanti, berapa jumlah orang yang akan duduk di situ. Berbilion-bilion makhluk yang akan duduk di situ, yang akan berkumpul di padang mahsyar itu. Jadi memang sangat sesak pada ketika itu. Itu pun kita dah belajar di padang mahsyar. Dan kita akan lalui juga pada ketika itu. Hari ini kita akan sambung tentang perkara sam'iyat yang seterusnya, iaitu berkenaan mizan. Mizan. Mungkin ada di kalangan kita yang pernah dengar mizan dan pernah tahu mizan tu apa. Dan ada juga yang di kalangan kita yang tak pernah dengar lagi mizan tu apa. Mizan tu dalam bahasa Arab dipanggil sebagai timbangan. Timbangan macam kita nak beli barang ke apa, yang kita pergi kedai, kita nak beli, contoh kita nak beli bawang 1 kilo, kita akan timbang dulu. Nak beli ayam 1 kilo, kita akan timbang dulu timbangan dia. Itu maksud mizan. Mizan ni dia ada timbangan macam bentuk dacing tu. Dia ada 2 belah macam tu. Jadi ke akhirat pun dia ada mizan juga, timbangan dia. Tapi timbangan macam mana? Wallahu alam. Kita tak tahu sebab tak ada siapa pun pernah tengok lagi mizan tu. Kalau nak tengok, tunggu nanti di akhirat, nanti baru kita akan tengok mizan tu. Kita akan nampak dengan mata kepala kita sendiri bentuk mizan tu. Jadi mari kita tengok di buku teks kita di muka surat 110 pada tajuk mizan tu. Okey, mizan. Mizan ialah timbangan amalan yang akan dilalui oleh semua manusia. Sesiapa yang berat timbangan amalannya, maka beruntunglah mereka. Tetapi jika timbangan amalan mereka ringan, mereka tergolong dalam golongan ahli neraka. Timbangan seseorang itu menjadi berat kerana amalan kebaikan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Okay, jadi kalau masa Ustaz tengah terang ke apa nanti, kalau kamu ada soalan nak tanya tak faham ke, kamu boleh tanya nanti. Okay, mizan ni adalah satu alat timbangan, yang mana timbangan ni timbangan untuk amal kebajikan kita. Kita akan ditimbang amalan kita yang baik dan yang buruk. Setiap manusia ni dia pasti ada 2 benda ni dibuat. Sama ada dibuat perkara yang baik, perkara yang mendatangkan pahala, dan satu lagi perkara yang jahat,
perkara yang mendatangkan dosa. Jadi perkara yang mendatangkan pahala tu contoh dia apa? Solat fardu, solat sunat, puasa, perkara-perkara yang Allah suruh buat, perkara-perkara yang baik, bila kita buat, walaupun sebesar zarah akan dihitung, akan ditimbang juga. Sebesar zarah tu sebesar mana? Dekat ulama kata sebesar macam biji sawi tu, ataupun sebesar butiran pasir tu. Memang sangat kecil. Kalau kita buat kebaikan sebesar kecil tu pun, Allah akan timbang dan Allah akan hitungkan juga. Apatah lagi kita buat perkara yang jahat. Perkara yang tak baik pun walaupun sebesar zarah akan dihitungkan juga. Dalam Al-Quran Allah ada sebut, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah akan diperlihatkan, dan barang siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah akan juga diperlihatkan. Maksudnya ditimbangkan juga. Jadi kalau kita nak buat benda baik, jangan kita nak buat benda baik yang benda-benda yang besar je. Benda kecil pun kita kena rebut juga nak buat. Kadang-kadang kita tak tahu sebab kita masuk syurga tu disebabkan perkara-perkara yang kecil je kita buat. Allah masukkan kita ke dalam syurga. Dan juga kadang-kadang kita tak tahu kita masuk ke neraka tu bukan perkara-perkara dosa yang besar yang kita buat. Kadang-kadang dosa kecil yang kita buat tu menyebabkan kita masuk ke neraka. Jadi kita takut benda tu. Jadi buatlah benda baik walaupun kecil, dan janganlah buat benda jahat walaupun kecil. Contoh sebesar zarah macam mana? Contoh, kita tengok kat rumah kita, contoh kat rumah kita, kita tengok kedudukan, contoh pasu bunga tu macam sengit sikit ke apa kan, ataupun barang yang mak kita susun tu tak duduk di tempat yang betul. Jadi kita pergi kat situ, kita hanya betulkan je, duduk di tempat yang betul balik. Itu yang sebesar zarah, yang kecil je perbuatan tu. Sedangkan kalau kita tak buat apa-apa pun tak ada apa-apa, tapi disebabkan kita nak bagi susun, bagi elok, bagi duduk balik tempat dia yang baik, kita hanya ubah sikit saja. Itu perkara yang baik, ya, walaupun dia sebesar zarah. Yang kecil je perkara tu. Kalau sebesar kejahatan sebesar zarah pula, contohnya kita ambil tisu, kita onyok-onyok dia, lepas tu kita buang mengata kan. Itu benda-benda yang kecil, benda yang remeh. Kita anggap benda tu remeh, sedangkan itu pun dikira juga kejahatan yang kita buat. Jadi jangan kita sesekali rasa benda yang kita buat, benda jahat tu kita kecil je kita buat. Sama juga macam kita pergi, contoh kita pergi masjid ke, kita pergi mana-mana, kan ada selipar. Kalau kita pergi masjid ada sebanyak selipar kan. Kita nak masuk masjid tu, kita tertendang selipar jemaah masjid yang ada di situ. Kita pergi masuk macam tu je, kita tak susun balik, tak perbetulkan balik susun selipar tu. Itu pun akan dikira juga. Sedangkan kita dah tersepak selipar orang, patutnya kita susun balik selipar tu. Ataupun kita ni jenis suka pijak kasut orang, itu pun akan dikira juga amalan kita tu. Itu jahat ke buruk? Jahat lah, sebab kita suka hati je kita pijak kasut orang. Sepatutnya kasut orang tu tak boleh pijak. Itu antara contoh dia. Contoh yang lain pula, contoh dalam kelas. Contoh dalam kelas, kita keluar kelas, kita tak tutup switch kipas. Kita tak tutup switch kipas. Itu pun akan dikirakan juga amalan kita. Kita bagi alasan apa? Bukan aku yang keluar las, kawan-kawan aku yang keluar las, sepatutnya dia yang tutup. Sepatutnya kalau kita tak boleh berkira macam tu, kita las ke tak las, kalau kita nak pahala walaupun sebesar zarah, kita tutupkan switch tu. Jangan tunggu tak. Tapi kalau ada orang masih duduk dalam tu, jangan pula kita pergi tutup sebab dia masih nak belajar dalam tu. Ini kalau tak ada siapa-siapa nak tutup, kita rasa tanggungjawab, kita pergi tolong tutup. Sebab kalau satu dia membazir kan, kalau tak ada siapa-siapa dalam kelas tu, biarkan kipas ataupun lampu terbuka macam tu membazir. Jadi kita ambil tanggungjawab, kita nak beratkan timbangan kita tu, antara salah satu timbangan yang kita boleh beratkan, amal kebaikan yang kita boleh buat, kita tutup kipas. Banyak lagi perkara-perkara baik yang kita boleh buat dalam dunia ni. Walaupun kecil, kita kena rebut pahala tu. Dan yang paling berat timbangan dan susah hendak dibuat oleh manusia, dia paling berat timbangan dan ringan di mulut adalah zikir. Zikir ni sangat berat timbangan dia. Nampak macam remeh.
Kita zikir sebut subhanallah ke, alhamdulillah, Allahu akbar, macam-macam lah zikir. Kalau kita sebut, dia berat di timbangan, ringan di mulut. Ringan je kita nak sebut. Zikir ni bila-bila masa kita boleh sebut. Dalam hati boleh sebut, di lisan pun boleh sebut. Jadi berzikir akan memberatkan lagi timbangan kita. Antara zikir yang boleh memberatkan timbangan adalah subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Hari-hari zikir tu. Kita zikir tu hari-hari, amalan kita, timbangan kita akan berat. Esok ni nanti kat pada masa kita terkejut tengok banyak. Kita punya amalan ni, kita punya timbangan ni berat. Sebab apa? Sebab kita banyak melazimi zikir, selawat ke atas Nabi, itu pun memberatkan juga timbangan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat banyak-banyak ke atas Nabi. Bila kita selawat, kita akan memberatkan timbangan kita dan tanda kita cinta kepada Rasulullah, kepada Nabi. Masa tu Nabi akan kenal kita sebab kita sentiasa berselawat ke atas Nabi. Okey, jadi bila kita akan ditimbang, lepas pada kita dihisap, lepas pada kita berada di padang mahsyar, kemudian kita akan pergi satu tempat, ini panggil mizan. Setiap orang akan melalui benda ni. Maka bila dia ditimbang, setelah diberi catatan amalan dia, maka kita akan pergi ke timbangan, iaitu mizan. Jadi setiap orang akan ditimbang. Kalau timbangan dia tu, timbangan ni pula dia ada banyak kategori dia. Kalau timbangan dia tu berat kepada kebaikan, pahala dia banyak, berat lagi pahala dia daripada dosa dia. Setiap manusia dia ada pahala, ada dosa. Semua orang akan melakukan dosa, kecuali Nabi Muhammad yang tidak ada dosa. Kita semua ni ada dosa. Jadi kita akan ditimbang. Jadi bila berat sahaja pahala kita, dosa kita ringan, jadi kita ahli syurga. Kita terselamatlah, kita akan masuk ke syurga lah sebab kita punya pahala lagi berat pada dosa kita. Tetapi seandainya dosa kita tu lebih berat daripada pahala kita, maka kita akan menjadi ahli neraka, wali'iyadzubillah. Kita minta lindung. Tapi andai kata kalau sama berat pula, macam mana keadaan dia? Dosa pun berat, pahala pun berat, macam mana dia nak duduk tu? Orang itu akan ditunggu sekejap. Dia tak masuk ke syurga lagi, tak masuk ke neraka lagi. Dia akan tunggu sekejap. Ada satu tempat dia akan tunggu. Nanti dia akan masuk ke syurga juga, walaupun dia semua berat. Sebab dia mendapat syafaat dan Allah akan bagi rahmat kepada dia. Tengok Allah tu punya sayang pada makhluk dia, kepada hamba dia tu. Walaupun orang tu buat dosa sama banyak dengan pahala, tapi dengan rahmat Allah, Allah bagi dia masuk ke syurga juga. Tapi kena tunggu dulu. Tapi kat sini nak beritahu, kalau amalan dia baik, banyak baik, maka selamatlah kita. Jadi kita kat dunia ni, kita banyakkan kumpulkan amalan-amalan baik kita. Banyakkan buat pahala. Jangan banyak buat dosa. Kalau kita tak mampu buat amalan baik yang banyak, jangan sesekali kita buat benda-benda yang jahat. Kalau kita ni tak mampu nak jadi orang baik, tak mampu nak buat benda-benda baik, benda-benda sunat banyak, jangan kita buat benda-benda jahat banyak. Sebab apa? Sebab kita takut nanti kita punya dosa tu berat sangat. Kita nak minta kat siapa? Bila dosa kita terlalu banyak, kita nak minta kat siapa kita punya pahala? Kita sendirilah yang bawa pahala kita. Takkan orang lain nak bagi pahala kat kita kan? Jadi beratkan pahala kita. Okey, andai kata bila ditimbang, contoh nak bagi mudah nampak, contoh pahala dia 1000, dosa dia dapat 900. Maka dia ahli syurga lah sebab pahala dia lebih 100. Tengok, walaupun lebih 100, dia tetap ahli syurga sebab dia berat kepada pahala. Kalau dosa pula, kalau dosa dia 1000, pahala dia 900, maka dia kena bakar dulu dalam api neraka. Sebanyak mana? Bukan sebanyak 1000 dosa tu. Dia akan dibakar baki daripada 100 tu sahaja. Dosa yang 100 tu, sebab 100 tu yang memberatkan dia daripada pahala. Tengok, Allah Maha Pengasih dan penyayang kat kita. Allah tak siksa kita 1000 dosa tu. Dia hanya siksa kita, dia azab kita dengan 100 yang lebih itu saja. Jadi kita akan disiksa dulu sebanyak mana dosa kita sikit tu, maka kita akan dikeluarkan daripada neraka, baru dimasukkan ke syurga. Tapi kalau boleh elakkanlah, tak naklah masuk ke neraka langsung kan. Sebab satu hari di alam akhirat bersamaan 1000 tahun. Andai kata kalau Allah takdirkan kita ni
Kalau Allah takdirkan kita ni dia azab duduk di dalam api neraka sehari saja. Oh, kita kata, oh lega sehari saja. Lega, sehari itu bersamaan 1000 tahun. Maksudnya kita nak melalui 1000 tahun di dunia ni, kita baru diazab satu hari saja di akhirat, di neraka nanti. Jadi kalau boleh elakkan, jangan sesekali kita terlintas, tak apa, masuk neraka sekejap, tak. Kalau boleh elakkan, jangan kita tergolong dalam ahli neraka. Takut tu. Jadi itu daripada timbangan. Jadi kita sebagai manusia memang semua akan lalui benda ni. Percaya ataupun tidak, kita tetap akan lalui. Kalau orang tu tak percaya, terpulang pada dia. Tapi jangan sampai dia tak percaya, bila dia berada di dalam situasi itu, dia akan tengok sendiri dengan mata kepala dia, baru dia percaya, masa tu dah menyesal, tak berguna dah. Sebab tak boleh kembali balik ke dunia. Sekarang, percaya ke tak percaya, kita wajib beriman dengan alam-alam ghaib ni, dengan mizan ni. Okey. Kemudian seterusnya, kalau ada soalan, tanya. Kemudian lepas pada timbangan, dah habis, selesai semua, kita akan pergi ke, ini termasuk orang yang berat dosa ke, berat pahala ke, semua akan pergi ke sini juga. Selepas habis semua timbangan, kita akan pergi ke satu tempat pula, iaitu dipanggil Sirat. Sirat ni adalah satu jambatan. Satu jambatan yang mana setiap orang wajib kena lalui untuk pergi ke syurga ataupun neraka. Ini destinasi nak terakhir ni. Okey, sirat tu apa? Sirat ialah titian yang merintangi neraka Jahannam yang akan dilalui oleh semua manusia. Hanya orang beriman dan bertakwa sahaja akan berjaya melintasi titian ini dengan selamat untuk menuju ke syurga. Hadis Nabi menggambarkan kepantasan melintasi bergantung pada amal soleh semasa hidup di dunia. Ada yang melintasinya sepantas kilat dan ada juga yang tidak berjaya melintasinya lalu terjatuh ke dalam neraka. Mereka ialah orang yang mengingkari perintah-perintah Allah. Jadi setiap orang akan melalui sirat, iaitu satu jambatan ataupun titian yang sangat panjang. Kalau kita berdiri kat situ, kita tak nampak apa yang ada di sana. Dan kita nak melintasi itu dalam keadaan gelap, tak ada cahaya. Cuba bayangkan. Ada ulama kata dia punya titi dia tu, halus dia tu ibarat ambil satu rambut belah kepada tujuh belah. Jadi memang sangat halus. Cuba bayangkan, titi tu halus sangat kita nak lalu. Lepas tu bawah tu pula neraka lah. Kalau orang tu tak berjaya melintasi titian sirat tu, dia akan dihumbankan ke dalam neraka bawah tu. Dan sepanjang perjalanan tu dia akan ada besi-besi yang akan mencangkuk orang tu. Setiap kali jalan, besi-besi tu akan mencangkuk, akan menerkam orang tu untuk masuk neraka. Jadi ada banyak kategori orang yang lalu ke titian sirat ni. Ada yang melaluinya sepantas kilat. Kilat memancar daripada sini dah sampai sana. Ada yang melalui seperti kelipan mata. Kita kelip mata, dah sampai sana. Ada ibarat dia langkah kaki kanan, dah sampai dah kaki kiri. Itu berdasarkan amalan kita. Kalau golongan-golongan VIP tu, dia sebatas kilat lah. Dia akan lalu secepatnya. Sekali je lalu, sampai dah. Ada juga yang kategori dia ibarat burung yang terbang. Laju jugalah burung terbang, sampai juga. Ada yang seperti kuda berlari laju. Dia ibarat dia naik kuda berlari laju, sampai juga. Dan ada ibarat seperti orang yang berlari laju. Dia lari laju sampai. Ada yang seperti berjalan kaki, berjalan sampai. Dan ada yang merangkak. Yang merangkak tu sakit sikit lah. Ada yang jalan-jalan, merangkak, lepas tu dia nak terjatuh, dia merangkak lagi. Tapi makan masa beribu-ribu tahun untuk sampai tu. Ada yang bila dah jalan-jalan, dia kena cakok dengan besi tu, tapi tak jatuh. Dia teruskan juga. Kena lagi cakok. Sampai luka-luka lah badan dia, sakit. Kena cakok dengan besi tu. Sehingga sampai juga ke hujung. Itu orang yang mungkin dia punya pahala dia sikit saja. Tapi dia ahli syurga juga. Tapi kalau boleh, kita tak nak menjadi golongan-golongan yang perlahan tadi. Kita nak, kalau boleh, kita menjadi golongan VIP.
Jadi nak jadi golongan VIP tu macam mana? Amalan kita kena seperti orang soleh lah. Kena tingkatkan amalan, kena banyak buat amalan sunat selain daripada wajib dan tinggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Baru kita dapat golongan VIP tu. Kena jadi orang yang bertakwa. Apa maksud takwa ni? Takwa adalah orang yang takut kepada Allah. Takut nak melakukan maksiat. Maksiat ni bukan semestinya maksiat tu, maksiat lelaki perempuan berzina tu. Maksiat ni, pengertian maksiat ni kita meninggalkan solat pun dipanggil maksiat. Maknanya kita melakukan perkara yang Allah larang itu adalah maksiat. Dan kita meninggalkan perkara yang Allah wajibkan kita adalah maksiat. Contoh kita tak puasa di bulan Ramadan, itu maksiat. Kita mencuri, maksiat. Maksiat ni perkara yang mendatangkan dosa. Jadi kena tinggalkan perkara-perkara maksiat, baru kita menjadi orang yang bertakwa. Iman, Islam, takwa lain. Kalau orang tu orang yang Islam, ramai orang Islam tapi tidak beriman. Dia hanya Islam BIC saja. Orang tanya dia orang agama apa? Islam, tapi tak pernah solat. Tak buat benda baik. Itu hanya Islam. Tapi kalau orang beriman, di Islam dan dia beriman, dia percaya adanya Allah, dia percayanya hari akhirat, itu orang yang Islam dan beriman. Kalau orang yang bertakwa, orang yang betul-betul dia beriman dan dia takut dengan Allah. Itu dia lagi tinggi dia punya tingkatan dia. Jadi kalau boleh kita nak jadi orang yang beriman, yang bertakwa. Okey, faham? Dekat ni ada soalan? Tu Ustaz laju sangat. Tak Ustaz. Okay, ni ada soalan? Tak ada. Tak ada? Boleh faham sekarang ni ya? Tak ada. Faham. Alhamdulillah. Faham. Kita nak tengok berapa orang. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4 orang. Okey, kemudian kita akan sambung pada syurga. Syurga, kemudian last sekali neraka lah. Okey, syurga tu apa? Syurga ni semua orang tahu. Setiap manusia ni, tak tanyalah siapa pun, dia jahat ke, dia baik ke, semua orang tanya, kalau tanya, nanti nak duduk dalam mana? Mesti orang nak duduk dalam syurga. Kalau kat dunia pun orang nak duduk rumah yang mewah. Ibarat syurga lah tu, rumah yang mewah. Tak ada orang nak duduk tempat yang macam neraka, tak ada. Semua orang nak pilih syurga walaupun dia jahat. Okay, syurga tu apa? Syurga disediakan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Keadaan syurga itu sangat indah, nyaman dan dipenuhi dengan kenikmatan. Terdapat taman-taman syurga yang indah dan mempesonakan dengan pancaran mata air dan sungai-sungai yang mengalir. Di dalam syurga ini, para penghuninya akan menikmati rehat dengan sepuas-puasnya sambil menikmati pemandangan yang sangat indah dan ditemani oleh bidadari-bidadari. Penghuninya dipakaikan pakaian yang cantik daripada sutra serta dihiasi perhiasan daripada emas dan mutiara. Mereka akan dijamu dengan makanan dan minuman yang lazat serta mereka kekal di dalamnya. Kalau siapa nak tengok tentang tafsiran syurga, dia boleh baca dalam surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah banyak menceritakan tentang syurga. Okay. Jadi syurga ni adalah tempat yang sangat indah dan cantik. Dia nak masuk syurga ni bukannya senang-senang nak masuk. Kena ada bayaran dia. Jadi macam juga kita nak pergi ke tempat-tempat mewah. Kita nak duduk, kalau kat dunia ni kita mengimpikan rumah yang terseram indah, rumah yang cantik. Bukannya kalau kita nak masuk, nak dapat rumah itu agak-agak murah ke mahal. Semestinya jutaan ringgit kita kena bayar. Begitu juga syurga. Tapi syurga Allah tak minta kita bayar juta-juta. Allah tak minta kita bayar dengan wang ringgit. Sebab orang yang fakir miskin pun dia layak, dia boleh juga masuk ke syurga. Dan syurga Nabi kata syurga ni penghuni ni banyak di kalangan orang yang miskin. Jadi orang miskin kat dunia ni jangan sedih. Dia akan dapat syurga. Sebab apa Nabi tengok banyak orang miskin kat dalam syurga? Adakah orang kaya tidak layak masuk ke syurga? Orang kaya bukan tak layak masuk ke syurga, tapi kebanyakan orang kaya yang sombong lah. Dia dah dapat kekayaan, dia lupa nikmat, dia lupa alam akhirat. Dia lupa dengan kekayaan dia tu. Dia menjadi seorang yang sombong. Dia lupa nak bantu orang yang susah. Sebab tu syurga banyak penghuni daripada orang miskin. Sebab orang miskin kebiasaannya dia tak ada apa yang dia nak disombongkan. Jadi dia punya
dia punya harta pun tak banyak nak dihitung. Sebab tu kalau beza orang miskin yang soleh dengan orang kaya yang soleh, orang kaya ni amalan dia sama banyak. Kira dia rajin berzikir, dia rajin solat, dan orang miskin ni pun sama juga. Amalan dia orang ni sama, amalan baik. Tapi orang kaya ni dia lebih sikit harta dia. Jadi yang masuk ke syurga dulu siapa? Yang masuk ke syurga dulu adalah orang miskin tadi. Orang kaya tu lambat sikit lah sebab harta dia terlalu banyak. Nak kena hisap, nak kena kira satu-satu. Sampailah orang miskin tu dah masuk, dah rehat lama dalam syurga tu. Kemudian barulah orang kaya tadi, baru dia dapat masuk ke syurga. Sebab baru lepas pada kena hisap. Lama sangat sebab harta dia sangat banyak. Jadi kalau orang tu nak jadi kaya tak salah. Tapi gunakan kekayaan kita tu sebelum kita meninggal, kita infakkan, kita bagi, kita sedekahkan kepada orang supaya harta kita tu boleh dimanfaatkan dan boleh menjadi pahala kita di akhirat nanti. Jadi syurga ni Allah jadikan dia di bawah tu, di bawah rumah kita tu, kita setiap orang akan ada mahligai ataupun istana. Mahligai ada istana dan setiap istana tu dia ada, bawah tu ada sungai yang mengalir. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah kata dalam syurga itu di bawah dia ada sungai-sungai yang mengalir. Sebab Allah faham, Allah tahu manusia ni dia suka benda-benda macam tu. Kalau kita pergi mana-mana berkelah ke apa, kita suka kalau kita duduk di rumah tu, di bawah tu ada sungai. Kita rasa tenang saja kita tengok. Kalau ada sungai kan, ada air yang mengalir. Sebab tu Allah faham manusia ni dia suka benda-benda macam tu. Dia suka ada tumbuh-tumbuhan, ada sungai. Jadi Allah jadikan istana kita di bawah tu ada air. Lepas tu pula dijadikan pula sungai-sungai berbagai-bagai air. Ada sungai susu, ada sungai arak, ada sungai berbagai-bagai sungai lah. Dan pokok-pokok pun pelbagai pokok yang ada. Terlintas saja di fikiran kita apa yang kita nak makan, buah apa yang kita nak makan. Contoh kita ni kat dunia dulu kita tak pernah makan. Ustaz, sungai coklat ada tak? Apa-apa saja yang kita nak akan ada. Jangan risau. Sungai coklat, sungai kelabu, semua ada. Kalau kamu nak. Jangan risau. Semua ada dalam tu. Kalau kamu ni memang jenis minat makan coklat, akan ada coklat di situ. Kamu tidurlah dalam coklat tu. Kamu jangan risau, semua ada kat situ. Kalau kamu dulu kat dunia dulu kamu suka makan KFC, nanti kamu minta lah KFC ada kat situ. Lebih sedap daripada kat dunia ni. Apa-apa yang kita tak boleh nak makan kat dunia, tak mampu nak makan, akan ada di situ. Macam kita nak makan kat dunia dulu, kita tak pernah makan durian king yang paling mahal kan, musang king. Nanti kalau kat syurga, kita punya, ikut suka kita lah, kita pergi mana-mana, pokok yang kita nampak tu kita boleh ambil suka hati. Tapi kalau kat dunia ni, kita pergi mana-mana, kita nak ambil buah, boleh tak nak ambil buah kat rumah orang? Mana boleh sebab pokok tu pokok orang punya. Kita nak ambil pokok, kita nak ambil buah mempelam yang jiran kita punya, boleh tak? Tak boleh lah, nanti kena baling dengan penyapu pula dengan jiran kita tu sebab kita ambil hak orang lain. Tapi kat dalam syurga tak kisah. Kita pergi mana-mana pun ada pokok, ada buah, ambil, makan je. Sebab itu kita punya. Anak yang punya. Jadi bergembiralah orang dalam syurga tu, dia boleh menikmati apa saja yang dia nak. Contoh dia teringin nak makan burung. Dia tengok saja burung tu terbang, dia kata teringin lah nak makan burung ni. Burung tu dia akan siap, bukan kita nak kena sembelih, nak kena basuh, nak kena masak. Dia siap lagi, dah siap masak untuk kita. Kita baru niat je nak makan burung tu datang, dah siap, dah terhidang untuk kita. Kita hanya makan saja. Apa lagi, kita nak makan rusa, nak makan macam-macam nak makan, kita hanya terdetik niat saja, akan ada di depan kita. Begitu indah, begitu seronoknya orang dalam syurga. Segala permintaan semua Allah akan tunaikan. Jadi itulah antara nikmat. Kalau untuk lelaki, untuk orang dewasa, akan ada bidadari lah. Bidadari ni ibarat macam isteri dia. Kalau dia dah berkahwin, kalau isteri tu isteri yang solehah, maka dia akan duduk bersama isteri dia. Dan setiap penghuni syurga, dia akan ditukarkan tubuh badan dia. Sebelum kita masuk ke syurga, kita berada di pintu syurga, maka Allah akan tukarkan tubuh badan kita ni menjadi tubuh badan yang lebih besar. Tubuh badan kita ni menjadi tubuh yang besar. Sebab apa? Kalau tubuh yang kecil, sebab syurga tu besar. Kalau kita kecil, macam mana kita nak menikmati segala keindahan ataupun
segala kenikmatan yang ada di syurga tu. Sebab pintu dia saja tu, lebar dia tu seluas 1000 kilometer lebih kurang. Kau bayangkan 1000 kilometer, berapa jauh dia punya lebar pintu dia tu. Kalau kita ni besar macam sekarang ni, agak-agak layak tak kita nak duduk? Macam mana nak tolak pintu yang besar macam tu? Sebab dia punya lebar dia tu lebar. Jadi sebab tu Allah tukarkan badan kita menjadi tinggi setinggi 60 hasta. Lebar kita 7 hasta. Tinggilah. Lepas tu semua muka kita akan ditukar menjadi rupa yang tampan. Kalau dulu dia hidung tak mancung, hidung kemek ke apa, dia akan jadi hidung yang handsome lah. Muka yang cantik. Perempuan pun dia akan ditukar menjadi muka yang cantik. Kalau dulu penuh jerawat, kat dalam tu tak ada jerawat dah lah. Bersih. Kalau orang solehah, kalau perempuan yang muslimah, dia akan lebih cantik daripada semua bidadari yang ada di situ. Bidadari memang sangat cantik. Seandainya bidadari tu diturunkan ke dunia ni, maka semua orang akan tengok tu, semua akan terkejut tengok. Sebab tengok keindahan dia memang sangat cantik. Itu baru seorang bidadari. Tapi perempuan muslimah, dia punya kecantikan dia lebih cantik daripada semua bidadari yang ada di situ. Maknanya kalah lah bidadari. Kalau orang perempuan tu orang perempuan yang cantik. Kalau perempuan tu perempuan yang muslimah. Jadi kena jadi orang yang baik lah. Nak dapat nikmat semua ni. Okay, kemudian syurga yang paling bawah. Ni Ustaz cerita sikit pasal syurga. Syurga yang paling bawah. Maksudnya syurga yang paling bawah ni ibarat orang yang dapat lelaki terakhir. Ada kisah dia. Ada kisah lelaki terakhir yang masuk ke syurga setelah dia dibakar. Lelaki tu sebab mungkin dia dah kena bakar dengan api neraka begitu lama, dan dia merupakan lelaki yang terakhir yang masuk ke syurga. Jadi bila lelaki tu dah habis kena azab, dia akan dikeluarkan daripada neraka tu, kemudian dia akan dimasukkan ke syurga. Maka sebelum dimasuk ke syurga, lelaki terakhir tu dia akan duduk di tepi dulu. Dia tak masuk ke syurga lagi, dia duduk di luar pada syurga tu. Bila dia duduk di luar pada syurga tu, dia tengok ke atas, ke dalam sikit, dia kata, cantiknya taman syurga ni. Jadi dia minta izin kepada Allah untuk dia nak pergi ke depan tu sikit. Depan tu dia ada pokok, dia tengok pokok yang ada di depan syurga tu cantik sangat. Dia minta izin, ya Allah, aku nak pergi ke pokok tu, kau izinkan tak? Allah izinkan, dia duduk di situ. Bila dia duduk situ, dia tengok depan lagi cantik. Dia nampak taman syurga. Dia minta izin lagi kepada Allah. Allah izinkan, dia duduk di depan taman syurga tu. Bila dia duduk di depan taman syurga, dia nampak pintu syurga tu lagi cantik. Dia minta izin nak duduk di depan pintu syurga. Sampai akhirnya dia minta nak masuk ke dalam syurga. Sedangkan itu syurga dia. Itu memang syurga dia yang Allah jadikan untuk dia. Bila dia masuk ke dalam syurga tu, Allah jadikan syurga tu ibarat dah penuh dah. Bila dah penuh syurga tu, dia keluar, dia bagi tahu kat Allah, dia kata, syurga dah penuh ya Allah, tak ada dah tempat aku sebab aku ni mungkin dah tak ada peluang dah duduk sini sebab aku ni lelaki yang terakhir kan. Orang yang terlambat. Jadi tak ada dah syurga. Jadi Allah kata, kamu pergi masuk tengok, ada tempat kamu. Lepas tu dia kata tak ada. Lepas tu Allah kata, aku akan bagikan syurga kamu seperti seluas dunia. Kemudian dia macam tertanya-tanya, betul ke? Aku akan bagikan tambah sekali ganda. Sampailah Allah sebut 10 kali ganda besar daripada dunia. Lepas tu budak tu kata, wah, adakah engkau nak mempermainkan aku? Dia tanya kepada Allah sebab dia kata, takkanlah Allah ni nak mempermainkan dia, sedangkan dia ni orang yang terakhir. Orang yang sebelum ni ahli neraka, takkanlah aku layak dapat macam tu. Allah kata, tak, itu memang kamu punya. Jadi bila lelaki tu dapat tahu dia dapat syurga yang seluas 10 kali ganda dunia, kekayaan dunia, maka dia pun bergembira, dia masuk ke syurga tu memang betul. Dia akan dapat syurga tu. Bayangkan lelaki yang terakhir, yang mana dia memang pahala dia memang sikit sangat. Sebab apa? Sebab dia antara orang yang terakhir yang masuk ke syurga. Dia akan dapat syurga yang paling bawah, dia akan dapat 10,000 tukang gaji. Itu syurga yang paling bawah sekali. Allah bagi kat dia 10,000 tukang gaji. Cuba bayangkan kita kat dunia ni, kalau kita ada tukang gaji, kita tak payah buat apa, kita rehat je. Nak basuh kain, ada orang tukang basuh kain. Kereta kita ada orang tolong basuh. Masak, nak makan, ada orang tolong masak. Jadi
orang yang paling bawah tu dia akan ada 10 ribu tukang gaji dia. Yang lain-lain tu adalah dia ada pokok, dia ada istana dia. Tu Allah punya pengasih kat kita, dia bagi juga kita syurga yang senilai macam tu. Kalau orang yang paling atas lagi banyaklah nikmat dia. Itu syurga yang paling bawah Allah bagi macam tu. Jadi pakaian kita semua akan dipakai dengan sutra. Kalau lelaki kat dunia tak boleh pakai sutra. Kat akhirat, kat dalam syurga nanti boleh nak pakai sutra. Kemudian dia akan dipakaikan gelang emas apa semua. Kalau dulu kat dunia kita tak berpeluang nak pakai emas kan, sebab mahal. Kat sana nak pakai emas sampai kat siku ni pun boleh. Ikut suka hati kita. Sebab kita punya harta. Nak pakai kereta, nak tukar berapa biji kereta pun dalam tu ada kereta. Apa-apa kita nak terlintas dalam fikiran kita ada kat dalam tu. Jadi kita hanya bergembira. Dan orang di dalam syurga ni dia tak akan tidur. Tak ada tidur kat situ. Sebab apa? Sebab Allah nak jadikan manusia yang berada dalam syurga tu tidak boleh tidur sebab nak sibukkan diri kita nak merasai kenikmatan dunia. Jadi tak ada tidur lah kat situ. Kalau kat dunia ni kalau tanya orang sibuk dia kata kalau boleh nak tidur pun dia tak nak. Sebab apa? Dia nak selesaikan tugasan dia tu. Jadi kat syurga Allah jadikan orang tu tak tidur. Jadi tak ada tidur, tak ada berak, tak ada kencing. Kalau kita kat dunia ni kita makan sakit perut, kita masuk tandas nak berak kan. Tapi kat dalam syurga tak ada istilah nak berak, nak kencing. Benda-benda yang busuk, benda-benda yang berbau tidak ada di dalam syurga. Semuanya indah-indah belaka. Jadi benda-benda yang haram kita tak boleh nak dapat kat dunia, antaranya dulu kita tahan, kita tak boleh nak minum arak apa semua. Nanti kat syurga ada arak, boleh minum arak. Tapi arak dia tak sama lah dengan arak kat dunia ni. Jadi sebab tu kena sabar sekejap. Kita kena jadi orang sabar. Kat dunia ni tak boleh nak dapat nak buat macam orang lain, nak buat benda-benda haram. Kita kena sabar sekejap sebab dunia ni hanya sementara. Kalau kita hidup 60 tahun pun kita hanya bersabar selama 60 tahun saja. Kemudian kita akan dapat nikmat dia tu selama-lamanya. Bukan kita dapat nikmat sekejap. Kita cuma tahan 60 tahun, sabar untuk buat kebaikan, sabar untuk meninggalkan kejahatan selama 60 tahun. Tapi Allah bagi ganjaran dia tu selama-lamanya. Kita nak dapat nikmat tu. Jadi, kena sabar banyak kat dunia ni. Itu antara syurga. Sebenarnya kalau syurga ni kalau cerita lebih panjang lagi. Tapi kalau Ustaz cerita panjang nanti tak cukup masa pula kan. Okay, kemudian kita akan tengok neraka. Okay, neraka tu apa? Neraka disediakan kepada mereka yang tidak mentaati perintah Allah. Keadaan neraka banyak digambarkan dalam Al-Quran dan hadis seperti keadaannya yang sangat panas dengan api yang marak menyala. Hal ini menyebabkan penghuninya berasa amat tersiksa dan terlalu dahaga. Selepas itu, mereka diberi minuman seperti tembaga cair yang sangat panas. Kepanasan air ini menyebabkan muka-muka mereka hangus terbakar dan ususnya terpotong-potong. Okey, neraka ni kalau nak cerita memang sangat mengerikan lah. Api yang ada di dunia ni adalah merupakan satu juzuk daripada juzuk-juzuk api neraka. Satu juzuk daripada 70 juzuk. Maksudnya 60 bahagian lagi yang ada di neraka nanti. Api yang kita ada kat dunia ni, kita masak, kita buat macam-macam kat dunia ni, hanya satu saja, satu jenis, satu bahagian saja diambil daripada api neraka. 60 lagi ada di neraka nanti. Baik, cuba bayangkan. Api kat dunia ni pun kalau kita buka api tu, kita nak letak tangan kita tu, kita sanggup tak nak letak dalam masa 5 saat? 5 saat pun kita tak sanggup sebab api dia panas. Siapa sanggup kan? Tetapi api di neraka 70 kali lagi panas daripada api di dunia ni. Bayangkan kalau kita masuk sekejap saja. Kita masuk sekejap saja, lalu kita dikeluarkan daripada api neraka tu. Satu saat saja kita dimasukkan dan kita dikeluarkan. Kemudian Allah tanya orang yang dulu kat dunia ni dia yang paling mewah, dia yang paling mendapat nikmat dunia ni daripada orang lain. Jadi bila Allah celupkan dia tu satu saat saja, Allah keluarkan daripada neraka tu, Allah tanya dia, masa kat dunia tu kamu pernah rasa tak nikmat duduk di dunia? Orang tu kata apa? Aku tak pernah rasa nikmat semasa aku duduk di dunia tu. Sebab apa?
Sebab dia terkesan dengan satu saat dia dicelupkan ke dalam api neraka tu, hilang habis dia punya nikmat duduk di dalam dunia dulu. Punya panas, punya sakitnya api neraka tersebut. Itu baru satu saat saja. Ini orang nak kena bakar tu beribu-ribu tahun. Kalau orang kafir selama-lamanya. Cuba bayangkan kalau orang kafir tu dia tak boleh keluar daripada neraka tu, dia duduk di dalam api neraka tu selama-lamanya. Tak keluar dah. Tak mati dah. Sebab setiap kali kita dibakar, kulit kita ni Allah gantikan dengan baru. Kita bakar, Allah bakar kulit kita dengan api neraka ni, habis hancur ni, kita punya isi habis hancur, kemudian Allah gantikan dengan kulit yang lain dan diulang lagi, dibakar lagi, hancur, dibakar lagi. Dia tak akan mati. Berdasarkan kalau orang tu orang Islam, sampailah dosa dia tu habis. Kalau orang tu orang kafir, selama-lamanya dia ulang-ulang benda tu. Dan neraka juga dia ada tingkatan dia. Neraka yang paling bawah sekali, orang munafik. Orang munafik yang akan diazab di neraka yang paling bawah. Dan setiap tingkatan tu berbeza dia punya kesakitan dia. Kalau lagi bawah, lagi sakit. Maksudnya orang munafik, dia punya siksaan dia tu lebih sakit daripada neraka-neraka yang ke atas tu. Yang ke atas tu apa? Neraka Jahannam. Itu untuk orang Islam yang mana dibakar dulu. Orang Islam banyak melakukan dosa, dia akan dibakar dengan neraka Jahannam. Yang bawah sekali, neraka orang kafir. Kemudian dia ada tingkatan yang kedua, orang kafir, orang Yahudi, Nasrani. Dia ada tingkatan-tingkatan dia. Dan orang munafik ni punya sakitnya, dia disiksa, dia akan dimasukkan dalam satu besi, kemudian dia akan dicampak besi, dia akan dicampakkan ke dalam neraka, api neraka. Cuba bayangkan duduk dalam besi. Lepas tu ada api pula bakar kat dalam, kat luar tu. Agak-agak kita menderita tak duduk dalam tu. Oh, panas. Sebab kita dibakar dalam besi. Besi kan panas. Itu antara azab yang paling pedih untuk orang munafik. Dan azab yang paling ringan adalah seorang yang dipakaikan kasut ataupun terompah di kaki dia, dan bila dipakai kasut tu akan menggelegak otak dia. Dia bukan dibakar ke semua. Dia hanya dipakaikan kasut yang panas tu. Bila dipakai kasut tu, kepala dia ni, otak dia ni menggelegak. Macam kamu masak air menggelegak. Itu yang paling ringan sekali. Siapa? Iaitu Abu Talib. Abu Talib ni siapa? Abu Talib merupakan bapa saudara Nabi Muhammad SAW. Sebab apa dia disiksa dengan keadaan ringan sekali? Sebab Abu Talib masa dia meninggal, dia tak sempat nak masuk Islam. Dia tak sempat mengucap. Dia mati dalam keadaan orang yang bukan Islam. Tetapi disebabkan dia adalah bapa saudara Nabi, yang mana dia menjaga Nabi, dia sayang Nabi, dia tak pernah memusuhi Nabi. Malah dia membela Nabi. Kalau ada orang nak buat sesuatu pada Nabi, dia akan bela Nabi. Cumanya dia tak masuk Islam saja. Tapi Allah bagi kat dia siksaan yang paling ringan. Itu yang dipakaikan terompah, kepala dia menggelegak. Itu siksaan yang paling ringan. Dia kata, akulah siksaan yang paling berat sekali. Dia kata, sedangkan dia paling ringan. Dia kata dalam banyak-banyak siksaan, dia kata aku yang paling berat sekali. Sebab apa? Sebab dia rasa otak dia menggelegak. Sedangkan dia paling ringan. Orang lain lagi berat dengan siksaan. Itu dia punya siksaan. Ada yang disiksa, yang menggunting lidah dia. Bila dah lidah tercabut, dia gunting lagi. Ada yang menghentakkan kepala dia di batu, pecah, lepas tu bersambung, hentak lagi. Bagai-bagailah siksaan yang ada di dalam api neraka tu. Jadi jangan sesekali terlintas dalam otak kita nak ke neraka tu. Jangan. Api neraka ni, sebelum orang tu masuk, semua akan diperlihatkan dulu. Pada ketiga di padang mahsyar. Masa kita berkumpul di padang mahsyar tu, Allah dah datangkan neraka. Semua penduduk yang ada di padang mahsyar tu semua akan melihat. Termasuklah di ahli syurga ke neraka, semua orang akan melihat. Akan didatangi api neraka yang mana 70,000 malaikat dia akan bawa neraka tu datang ke padang mahsyar. Api neraka tu besar. Kemudian setiap usungan tu dia ada 70 tali. Dia ada 70,000 tali. Setiap tali tu akan dibawa oleh 70,000 malaikat. Cuba bayangkan betapa besarnya neraka tu. Dia akan diheret kepada mahsyar untuk diperlihatkan oleh semua orang. Semua makhluk akan tengok. Bila neraka tu datang diheret kepada mahsyar, maka
semua orang bila tengok tu terduduk sebab terkejut sangat. Walaupun kita ni ahli syurga, kita akan tengok juga dan kita akan terkejut juga tengok neraka tu. Dan kita akan terduduk sebab takut sangat tengok kehebatan api neraka tu. Neraka ni dia ada suara, dia ada mata. Dia akan bersuara, dia tanya, mana lagi orang yang akan dimasukkan ke dalam aku? Dia tak sabar nak makan orang yang nak kena siksa tu. Dia tanya, siapa lagi, ada lagi tak orang yang nak dimasukkan ke sini? Seorang yang ganas, seorang yang Allahu'alam macam mana suara dia, tapi dia ada suara. Itu sifat api neraka. Memang sangat. Kedalaman dia pula, suatu hari Nabi duduk dengan sahabat dia, tengah duduk berkumpul, tiba-tiba dengar satu bunyi yang kuat. Sahabat pun dengar. Kemudian sahabat tanya, bunyi apa tu? Nabi kata itu adalah bunyi satu batu yang jatuh ke dasar api neraka. Batu tu telah jatuh daripada atas selama 70 tahun baru sampai. Bayangkan daripada 70 tahun batu tu jatuh, sekarang baru sampai. Maknanya dalam. Neraka tu memang sangat dalam. Siapa yang dah masuk ke situ dah tak boleh keluar dah. Sebab dalam, gelap dan dalam. Dan api dia bukan api warna oranye macam kita kat dunia ni. Api dia warna hitam. Api hitam ni memang api yang sangat-sangat panas. Api oranye tu panas, tapi yang lebih panas api yang menjadi warna hitam. Dah gelap dalam tu, lepas tu api pula panas. Tak boleh lari dah. Jadi kita berlindung daripada Allah daripada masuk api neraka. Habis. Okey, yang terakhir kita tengok, ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Ke kamu sambil baring-baring tengok TV ke? Kamu dengar betul-betul Dengar. Okey. Kita nak habis dah ni, kita nak tengok kesan beriman dengan perkara-perkara sam'iyat. Apa kesan dia? Okay, yang pertama, menjadi manusia yang bertakwa, yang takut kepada Allah, yang betul-betul beriman kepada Allah. Yakin dengan keadilan Allah dan kekuasaannya, mengisafi azab di akhirat. Okay, jadi bila kita beriman dengan perkara sam'iyat, maka kita akan menjadi orang yakin. Kita yakin dengan adanya hari pembalasan dan adanya keadilan Allah. Sebab tu Allah datangkan catatan amalan, Allah jadikan timbangan, mizan. Sebab apa? Sebab Allah nak menunjukkan sifat keadilan dia. Kalau Allah tak datangkan timbangan, maka bila manusia tu bayangkan kalau Allah tu tak ada hisab, tak ada timbangan apa semua. Kalau orang buat salah terus masuk ke neraka. Cuba bayangkan apa pemikiran orang tu. Kenapalah aku ni terus masuk ke neraka? Setidak-tidaknya bagilah pengadilan. Tunjukkanlah aku dulu mana aku buat salah dulu. Sebab tu setiap orang ni dia akan dihisap, dia akan ditunjuk catatan amalan dia. Dia akan tanya pula, betul tak kamu pernah buat benda ni? Betul tak kamu pernah buat perkara baik ni? Kamu buat perkara jahat ni? Dia akan dibuka catatan amalan, dia akan baca sendiri. Maka dia tak boleh tipu dah. Setiap apa yang dia buat tu memang betul, ada catat di situ. Dan ditimbangkan pula. Sebab tu Allah tu maha adil. Dan lagi satu maha adil Allah, kalau betul-betul, kalau macam kita kalau kita macam manusia ni, kita kalau nak balas baik, kita balas kadar yang dibuat baik saja. Kita tak balas lebih daripada tu. Kalau jahat, kita akan dibalas macam biasa jahat. Tapi adil Allah, adil dan maha pengasih Allah, kalau orang tu buat jahat, dosa dia tadi Ustaz bagi tahu tadi lah 1000, dia akan diazab. Kalau yang kebaikan dia ada 900, dia akan diazab 100 saja. Kalau betul-betul Allah adil, Allah akan azab 1000 tu. Tapi kenapa Allah bagi rahmat dia, kasih sayang dia, hanya azab sikit saja, 100 je. Dan kemudian dia azab sekadar tu je. Kemudian bila dimasukkan ke dalam syurga, dia akan dapat nikmat selama-lamanya. Sepatutnya dia dapat nikmat sama banyak macam diazab tadi. Tapi Allah adil dan pengasih, dia akan bagi selama-lamanya kenikmatan tu. Itu keadilan dan rahmat Allah. Kemudian kita akan menginsafi. Kita akan rasa insaf, rasa tak nak buat jahat dah, nak buat baik banyak. Sebab tu kita kena beriman dengan kesam'iyat. Kemudian akan menjadikan redha Allah sebagai matlamat hidup. Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah panduan hidup. Mengisi masa dengan perkara berfaedah. Jadi kita akan letakkan redha Allah sebagai tujuan hidup kita. Redha Allah ni, maksudnya Allah suka apa yang kita buat. Allah puas hati apa yang kita buat. Itu maksud redha Allah. Redha Allah tak semestinya redha Allah tidak semestinya redha manusia.
Ada setengah manusia tak suka, tapi Allah suka. Ada setengah manusia suka kita buat benda tu, tapi Allah tak suka. Kita nak yang mana satu? Mestilah kita nak Allah yang suka. Contoh apa? Contoh kita ni berkawan dengan orang yang banyak buat maksiat kan. Kelepok yang banyak buat maksiat. Andai kata kita ni jenis orang yang suka sembahyang. Kalau kita pergi shopping ke mana-mana, kawan-kawan di kalangan kita tu tak pakai tudung dan dia orang tak sembahyang. Kita pula jenis sembahyang pakai tudung elok. Lepas tu bila tiba waktu solat, kita nak solat. Kawan-kawan kita yang tak solat tadi, agak-agak dia orang ni suka tak jalan dengan kita. Sikit-sikit baru nak jalan sikit, nak kena solat lah, nak kena apalah. Semestinya kawan-kawan yang jenis tu dia tak suka dengan orang yang jenis kaki solat ni. Itu maksud redha manusia. Manusia tak suka dia buat baik tu, tapi Allah suka tak? Allah sukalah sebab dia jaga agama. Kawan-kawan ni tak suka. Dan ada juga redha Allah tak suka, Allah suka dan manusia tak suka macam tadi tu. Jadi kita kena utamakan redha Allah daripada redha manusia. Dan satu lagi, redha Allah terletak di atas redha mak ayah kita. Kalau kita nak redha Allah, kita kena pastikan mak ayah kita redha dengan kita. Kalau mak ayah kita tak redha dengan kita, Allah pun tak redha dengan kita. Apa maksud dia? Maksud dia kalau kita menderhakai mak ayah kita tak suka dengan akhlak kita, maka Allah juga secara automatik tak suka dengan kita. Walaupun kita ni rajin solat, rajin bersedekah dan sebagainya, tetapi disebabkan satu perkara yang kita ni buat, kita menderhakai mak ayah kita, Allah tetap tak suka dengan kita. Jadi kena selesaikan dulu, kita bagi mak ayah kita redha dulu, barulah Allah akan redha dengan kita. Okey, kemudian yang seterusnya, mentaati perintah Allah dan menjauhi perbuatan dosa. Istiqamah melakukan ibadah fardu dan sunat. Hindari maksiat dan sifat yang keji. Kemudian kita akan menjadi orang yang sentiasa taat kepada perintah Allah. Apa perintah Allah yang Allah suruh kita buat? Solat, puasa, rukun Islam yang 5 tu semua kita buat, dan benda yang Allah larang kita buat, dosa-dosa besar yang Allah tak bagi kita buat, kita tinggalkan. Jadi bila kita beriman dengan perkara sam'iyat, kita takut. Kita nak buat je, nak mencuri je, nak tinggalkan solat je, kita takut. Teringat ada malaikat yang catat. Allah Maha melihat. Jadi kita tak jadi nak buat benda-benda jahat tu. Dan bila kita dah jadi orang yang macam tu, kita akan selalu melazimi perkara yang kita buat tu. Bila kita dah buat perkara yang wajib, kita akan buat perkara yang sunat yang lain. Jadi bila kita dah start buat benda tu, kita akan jadi orang yang istiqomah, yang hari-hari buat benda tu. Okay. Kemudian, mendorong seseorang melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Membantu mereka yang memerlukan, bersikap pemurah dan dermawan. Jadi bila kita dah jadi orang yang baik, dah jadi orang yang bertakwa, kita menjadi pendorong kepada orang lain pula. Kita ajak kawan-kawan kita, keluarga kita yang tak menutup aurat ke, yang tak buat benda baik, yang tak solat, kita ajak dia supaya dia solat juga. Sebab Nabi kata, Allah kata, ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan keluarga kamu daripada api neraka. Kita tak nak kita seorang saja yang masuk ke syurga. Kita nak ahli keluarga kita, kawan-kawan yang baik dengan kita nak dia orang masuk sekali ke syurga. Barulah betul-betul nikmat kan. Kalau kita masuk ke syurga seorang-seorang, keluarga kita duduk di api neraka, rasa-rasa seronok tak? Mestilah tak seronok. Kalau boleh kita nak satu family kita masuk ke syurga bersama-sama. Jadi sebab tu kita kena dorong. Kita buat baik, kita kena ajak orang lain buat baik juga. Kalau tak boleh, kita bantu. Bantu bagi nasihat kepada mereka. Dan kita kena jadi orang yang pemurah dan dermawan. Orang yang suka memberi. Memberi sama ada lagi memberi ni ada banyak. Ada sama ada memberi wang ataupun memberi tenaga, memberi nasihat. Kita memberi manfaat kepada orang. Bila kita memberi manfaat kepada orang, kita akan diganjarkan pahala, dan orang tu buat apa yang kita beri tu, maka kita akan dapat nilai apa yang dibuat tu. Contoh kalau kita bagi nasihat, solat ni wajib apa semua, dia daripada tak solat, bila kita bagi nasihat tu dia solat, setiap kali dia solat kita akan dapat pahala. Sebab kita yang ajak dia buat benda baik. Macam tu juga wang yang kita bagi membantu orang, kalau dia gunakan wang tu, kita bagi kat masjid wang tu. Lepas tu masjid gunakan untuk benda-benda yang berkaitan dengan masjid. Selama mana orang menggunakan masjid tu, kita akan dapat pahala. Walaupun kita dah mati, kita dalam kubur pun pahala dapat lagi. Sebab kita membantu, memberi, kita derma masa kita hidup dulu. Kemudian, melahirkan masyarakat yang sukakan kebaikan dan menghindari kemungkaran.
Tolong menolong dalam perkara kebaikan, bersama-sama mencegah kemungkaran. Ini adalah kesan-kesan kita beriman dengan perkara-perkara sam'iyat. Jadi rumusan dia, kita wajib beriman dengan perkara sam'iyat dan membuktikan keimanan kepadanya, kepada Allah, dengan istiqamah melakukan ibadah fardu dan membanyakkan amalan sunat serta menjauhi segala larangan. Jadi dia punya rumusan dia, kita kena beriman dengan perkara-perkara sam'iyat. Lagi kita beriman, lagi akan menaikkan kita punya iman kita. Sebab iman kita ni dia ada turun naik. Cara kita nak naikkan iman kita, memang kita kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita akan dibawa oleh nafsu kita, syaitan. Sebab syaitan ni dia akan cari peluang untuk nak menyesatkan kita. Bila kita tak ada iman, kita tidak ada ilmu tentang perkara-perkara yang sam'iyat ni, perkara-perkara ghaib ni, jadi syaitan dia akan datang kat kita, dia akan goda kita, dia akan bisik kita. Lepas tu pula kita ada nafsu. Jadi kita akan tersesat. Kita tidak berada dalam landasan yang betul. Jadi sebab tu penting kena belajar. Kalau kita belajar baru kita akan tambah keimanan kita. Tapi kalau orang tu tak belajar, dia tak tahu tu syurga apa, neraka apa, mizan apa, dia tak tahu benda tu, dia tak yakin adanya hari akhir akan datang. Jadi bila dia tak yakin, macam mana dia nak tambahkan iman dia? Sebab tu dia kena berilmu. Dan selain daripada berilmu, dia kena tambahkan perkara-perkara ibadah dia. Selain daripada solat 5 waktu, dia kena banyakkan solat sunat. Solat sunat ni, kalau kita tak boleh nak buat dengan ikhlas, kita kena paksa diri. Lepas pada kita solat sunat, sebelum ni kita tak pernah buat. Lepas pada kita solat wajib, sebelum ni kita tak pernah buat solat sunat. Jadi mulai daripada sekarang, contoh solat zuhur. Solat zuhur dia sunatkan 4 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur. Mampu tak buat? Solat zuhur 4 rakaat. Tapi sebelum solat zuhur dia ada solat qabliyah, solat sunat qabliyah. Solat sunat qabliyah afdal kita buat 4 rakaat. 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Lepas tu baru kita solat zuhur. Lepas solat zuhur ada lagi 4 rakaat solat sunat. Itu dipanggil solat sunat ba'diyah. 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Jadi kesemua berapa? Semua jadi berapa? 4 jadi berapa? 16 kan? Jadi 16 campur solat zuhur tadi. 12. Jadi 12. Mampu tak kita buat 12? InsyaAllah boleh. Kalau tak mampu, solat zuhur kita buat, sebelum solat zuhur kita buat 2 rakaat. Selepas solat zuhur kita buat 2 rakaat. Untuk permulaan kita buat yang itu dulu. Kalau tak mampu sangat pun, kita buat solat sunat salah satu dia, sebelum ataupun selepas. Contoh kalau kita ni rajin buat sebelum zuhur, solat zuhur tu kita buatlah dulu 2 rakaat. Lepas tu esok buat lagi benda yang sama. Kalau hari-hari kita buat benda yang sama, dia akan jadi tabiat. Bila jadi tabiat, benda tu susah nak dibuang. Jadi sebab tu dia akan timbulnya istiqamah. Bila kita dah paksa diri, mula-mula memang susah, kena paksa diri. Macam tu juga orang perempuan yang tak pakai tudung. Dia tak boleh nak kata, aku tak sampai serui, tak sampai hidayah lagi. Tak boleh sebab benda tu wajib. Perkara yang wajib ni dia kena paksa diri. Sampai seru ke tak sampai, dia wajib kena pakai tudung. Bila dia dah pakai tudung, dia dah ada ilmu, dia akan datang iman dia tu. Maka bila dia buat hari-hari dia buat, dia akan jadi ikhlas. Jadi sebelum nak ikhlas tu, kena paksa diri. Dan macam tu juga orang yang tak pernah nak bagi derma, tak pernah nak keluarkan duit. Dia kedekut sangat. Jadi dia paksa diri. Setiap hari kalau dia ada RM1, dia keluarkan duit. Dia letaklah kat mana, tabung masjid kat mana. Setiap hari dia istiqomahkan dia, keluarkan duit. Bila dia buat setiap hari macam tu, dia akan jadi tabiat dan maka lepas tu dia akan datang ikhlas. Dia nak tinggalkan benda tu susah dah. Kalau kamu tak percaya, kamu try buat. Macam kita solat wajib, kalau orang tu dah biasa buat, kamu rasa senang tak nak tinggal? Kalau orang tu dah biasa solat wajib, dia tak boleh nak tinggal sebab setiap kali dia tak solat, dia akan rasa gelisah. Aku tak solat zuhur lagi ni, aku nak solat. Sebab dah dia biasa buat. Macam tu juga perkara-perkara sunat yang lain. Kalau kamu dah biasa buat, kamu rasa susah nak tinggalkan benda tu, rasa sayang. Macam tu juga baca Al-Quran. Kalau satu hari kita ambil satu line saja, satu muka saja kita baca. Kita istiqomah, lepas subuh kita akan baca juga surah Al-Waqi'ah. Kalau lepas isyak kita baca surah Al-Mulk. Buat hari-hari macam tu. Bila kita dah buat, kita rasa kalau kita tak buat sehari tu, kita rasa macam bersalah. Dosanya aku tak buat. Jadi benda tu akan jadi istiqomah. Sebab tu kali pertama kena paksakan diri juga. Sebab benda-benda tu yang akan menjadikan amalan kita berat nanti di timbangan nanti. Okay, jadi ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Dekat ni faham? Faham. Okey. Alhamdulillah.
Okey. Kalau tak ada apa-apa, kamu buat nanti di dalam buku ni. Aktiviti ni muka surat sambungan hari itulah, muka surat 50 dengan 51. 50 dengan 51. Okey? Okey. Ya, 1, 2, 3, 4. Yang lain ni dah tulis. Yang lain ni dah tulis apa? Dah tulis apa lah? Dah tulis kedatangan ke? Dah. Dah, sebab kadang-kadang Ustaz cek ada seorang dua je yang tulis kedatangan yang dalam borang tu. Ustaz ikut situ tau. Kalau maksudnya kalau kamu tak tulis kat link yang Ustaz bagi tu, walaupun kamu ada kat sini, tapi Ustaz tak tengok kat sini. Ustaz akan tengok kat borang yang kamu isi yang dalam link tu. Itu kedatangan. Kalau kat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kalau kat sini ada 5. Kalau kamu tulis kat borang tu ada 3 tu je lah yang Ustaz anggap sebagai kehadiran. Jadi kamu kena isi kat situ borang tu. Okey, boleh ah? Ni. Okey, kalau tak ada apa-apa. Okey, 1 lebih dah. Okey, jadi harap kamu dapat ambil manfaat daripada apa yang kita belajar dan kamu dapat faham dan kamu dapat buat tugasan yang Ustaz bagi tadi. Okey, hingga kita bertemu lagi insya-Allah di minggu depan. Kalau ada Google Meet lagi, kita buat Google Meet. Kalau tak ada, Ustaz bagi video macam biasa. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Bye. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Terima kasih.